Yo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel Padu. Ini dia MP termuda di Malaysia. Dan saya percaya ya, pemimpin anak muda seperti inilah yang kita mau, sahabat-sahabat semua. Bukan seperti pemimpin-pemimpin dikatakan muda daripada parti PAS, tetapi apa yang mereka tahu hanya untuk memperdagangkan agama, menunggang agama, menfitnah dan sebagainya. Jadi menarik untuk saya mau kita bersama-sama untuk menonton ucapan penuh fakta, dan saya percaya ini pastinya akan membangkitkan anak-anak muda di negeri Kedah untuk mereka mahukan perubahan pada PRN yang akan datang ini. Karena apa? Karena kegagalan MB PAS, MB Kedah yang menunaikan janji-janji. Mereka hanya tahu ya menabur janji, ya mereka hanya pandai umum projek ini, tapi sebaliknya tidak ada satupun yang berjaya mereka lakukan. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita kongsi, kita dengar bersama ucapan terbaik daripada pemimpin muda ini. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati seluruh pimpinan yang hadir, YB Yunes yang jauh dari Johor mai hari ini untuk bersama-sama dengan kita di negeri Kedah, YB Teh, saudara Saiful Izham, YB mantan Adun Suka-Menanti, dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Dan yang tak saya lupakan, sahabat kita yang hadir bersama-sama dengan kita, sahabat daripada parti komponen Barisan Nasional. Saudari, kalau kita lihat, kita menyingkap sejarah sedikit. 19 November yang lalu pada tahun 2022, kita telah melalui satu proses pilihan raya umum yang ke-15. Ketika pilihan raya umum itu, semua parti-parti politik masuk ke dalam gelanggang PRU dan masing-masing parti politik ingin membuktikan bahawa masing-masing parti politik mampu untuk mentadbir urus negara dan membentuk kerajaan. Tetapi apa yang berlaku pada 19 November, tidak ada satu pun parti politik yang mampu untuk membentuk kerajaan. Dan pada akhirnya, dengan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong, maka yang di-Pertuan Agong menasihati supaya diadakan gabungan antara parti-parti politik ini dan membentuklah kerajaan perpaduan. Saudari, pada masa itu, semua parti-parti politik, Pakatan Harapan diwakili oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Barisan Nasional diwakili oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, kemudian juga terdapat parti GPS, Sabah dan Sarawak dan parti-parti yang lain, semuanya bersetuju untuk bersama-sama dalam gabungan parti politik. Tetapi apa yang berlaku, saudari? Ada satu gabungan parti politik yang sombong, yang menolak secara mentah-mentah pelawaan yang di-Pertuan Agong. Itulah parti politik Perikatan Nasional yang diketuai oleh Tan Sri Mahiuddin Yassin. Saudari, itu permulaan sejarah. Permulaan itu telah menunjukkan bahawa parti-parti yang mengangkat martabat, darjat, pelawaan yang di-Pertuan Agong, itulah sebenarnya parti kita pada hari ini, Parti Gabungan Kerajaan Perpaduan. Dan ini telah membawa satu lembaran baru, satu kematangan politik, sehingga menyebabkan hari ini kalau kita lihat bagaimana kestabilan politik itu akhirnya menyebabkan ekonomi kita semakin baik. Dan saban hari kita lihat pelabur-pelabur asing sudah mula masuk. Tetapi saudari, 19 November itu hanyalah titik permulaan semata-mata. Perjuangan untuk 6 negeri yang akan menghadapi pilihan raya pada 12 Ogos nanti, itu adalah lebih mantap lagi persiapan yang perlu kita siapkan. Khususnya di negeri Kedah. Saudari, negeri Kedah ini adalah sebuah negeri yang paling antara negeri yang beruntung. Dengan sumber kekayaan, dengan sumber alam yang cukup hebat, yang cukup banyak, tetapi yang kita kurang, saudari,
adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu untuk mentadbir urus segala bentuk sumber kekayaan itu. Dan pada hari ini kita lihat saudari, meskipun negeri Kedah merupakan negeri pembangkang, tetapi kerajaan perpaduan tidak pernah sama sekali menganaktirikan mana-mana negeri pembangkang. Kita lihat di negeri Kelantan contohnya, masalah ayak tak selesai berpuluh tahun. Tapi Menteri Besar Negeri Kelantan berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bercakap dengan sopan santun dan elok. Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim terus meluluskan 500 juta untuk masalah ayak di Kelantan. Begitu juga di negeri-negeri lain, sama. Tetapi apa yang berlaku di negeri Kedah, saudari? Di negeri Kedah, kita dinahkodai atau dikepalai oleh satu sosok tubuh individu yang bagi saya inilah individu yang tak erti bahasa. Dia kira nak langgak je. Dia tak tahu sopan santun, dia tak tahu membezakan antara politik dan pentadbiran. Saudari, kalau orang ini sekali lagi kita angkat, saudari, untuk 5 tahun yang akan datang, Jahanam negeri Kedah, saudari. 5 tahun lagi, ini adalah amat penting untuk negeri Kedah. Amat penting untuk rakyat Kedah, untuk menikmati segala kekayaan yang ada di negeri Kedah tercinta ini. Bayangkan bagaimana negeri yang penuh kaya dengan sumber asli, sumber bumi, diragut, diambil begitu saja. Pada hari ini kita lihat, CEO daripada MBI telah pun ditahan, ditangkap disebabkan oleh kes REE. Saudari, adakah ini yang akan kita biarkan untuk generasi rakyat Kedah untuk 5 tahun yang akan datang? Saudari, sebab itu amat-amat penting. Kali ini kita tak mau lagi ada satu MB yang mana dia ni tak tahu bahasa diplomatik. Dia ni saudari, dia tak faham yang mana politik, yang mana hal pentadbiran, yang mana hal-hal diraja, kerajaan, dia tak tahu. Dalam pentas politik, masuk ke rumah orang di negeri Selangor, bayangkan. Tak apalah, hang tibai lah PM ke, MB ke, siapa-siapa parti politik pun. Tapi hang jangan sama sekali tibai atau sentuh isu-isu tentang istana, khususnya Sultan dan Agong. Sebab itu saudari, ini langkah yang silap. Sultan tak ada kena mengena langsung dengan apa-apa yang berlaku politik, kancah politik yang sedang kita lalui ini. Jangan sama sekali libatkan Sultan. Sebab itu kita lihat ketika MB kita ditahan disebabkan oleh akta hasutan, disebabkan oleh mulut beliau terhadap Sultan Selangor itu, maka ini adalah sesuatu hal yang memalukan untuk kita sebagai rakyat negeri Kedah. Lah ni mereka spin. Mereka kata kerajaan perpaduan, kerajaan madani menggunakan akta hasutan, menggunakan polis, menggunakan kuasa untuk menyekat hak kebebasan bersuara. Saudari, kita semua perlu turun ke bawah, perlu jelaskan kepada rakyat bahawa isu ini cuba untuk dispin. Isu ini cuba untuk dimanipulasi, untuk membasuh otak rakyat supaya membenci kerajaan pada hari ini. Saudari, dia ditahan disebabkan oleh mulut dia terhadap Sultan. Dan ahli Dewan Diraja yang membuat laporan tersebut, sehingga menyebabkan beliau ditahan dan akan di-charge di bawah akta hasutan. Jadi saudari, kita lihat bagaimana dia tibai Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas pentas. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun disabitkan tidak bersalah atas kes beliau yang terdahulu, seorang MB boleh bercakap konon-kononnya macam Datuk Seri Anwar ini memang melakukan hal yang jijik tersebut. Inilah level MB yang kita ada, saudari. Sebab itu amat-amat penting untuk PRN kali ini. Kita pastikan kerajaan perpaduan yang ada di Persekutuan kita akan bawa untuk berada di negeri Kedah, insya-Allah. Kita lihat walaupun Kedah ini negeri pembangkang, Datuk Seri Anwar turun. Setiap minggu Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri
Kemudian yang amat berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri yang lain turun mai ke Kedah. Oh, mereka kata turun ni pasal apa? Nak bagi gula-gula pilihan raya. Tidak, saudari. Setiap kali pimpinan turun, pimpinan amat-amatlah melihat derita yang dirasai rakyat. Pada hari raya yang lepas, Datuk Seri Anwar turun mengumumkan 1.9 juta untuk 28 buah pondok di seluruh negeri Kedah. Kemudian 2.9 juta diumumkan untuk 588 buah surau yang berdaftar, masjid yang berdaftar di negeri Kedah. Jadi kalau mereka kata, kalau kita ambil alih kerajaan kali ini, maka tergadailah kerajaan, maka ini adalah sesuatu yang amat salah, saudari. Kita lihat bagaimana program-program keagamaan, program-program keislaman terus-menerus semakin rancak. Bukan sahaja di peringkat persekutuan, tetapi juga setiap kali Datuk Seri Anwar Ibrahim turun, banyak program-program keagamaan, keislaman yang telah pun dibawa. Jadi, tohmahan yang berlaku kononnya kita ini parti yang liberal, kita ini parti yang menidakkan Islam, itu adalah tidak benar sama sekali. Sebab itu, saudari, hari ini adalah permulaan untuk Dun Suka Menanti. Saya hadir pada hari ini bersama pimpinan yang lain. Kami mai hari ini bukan semata-mata untuk memberikan pesan, tetapi memberikan tanggungjawab dan bebanan untuk seluruh yang hadir pada hari ini dan seluruh yang menonton live pada hari ini. Saudari, bawalah tanggungjawab ini dan pastikan 12 Ogos nanti kita akan masuk ke gelanggang pilihan raya negeri dan pastikan kerajaan negeri Kedah ini akan kalih bagi sama dan akan bersama-sama dengan kerajaan persekutuan. Kita membangun negara Malaysia, kita membangun negeri Kedah demi rakyat negeri Kedah tercinta. Sebab itu, saudari, Alostak ini merupakan satu kawasan yang amat dekat dengan hati kita. Saudari, PRU yang lepas, kita telah pun hilang kerusi parlimen ini. 12 Ogos yang akan datang, Dun Suka Menanti, PRU 14, 6,200 majoriti. Pastikan pilihan raya negeri kali ini, kita kekalkan majoriti itu dan kita rampas semula maruah kita dan kita pastikan Dun Suka Menanti menjadi salah satu Dun yang akan menyumbang bentuknya kerajaan negeri Kedah yang dinahkodai oleh PH dan Barisan Nasional, insya-Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik, itu dia semangat ya pemimpin MP ahli parlimen termuda di Malaysia setakat ini ya, memberikan satu hujan yang amat bermakna sahabat semua. Jadi anak-anak muda anda di luar sana adalah penentu untuk anda, adakah mau memberikan perubahan, memberikan mandat semula kepada Pakatan Harapan bersama dengan Kerajaan Perpaduan hari ini yang sebelum ini mandat itu telah dirompak. Ya, mandat itu telah ditebuk, ya, dikhianati oleh parti-parti, ya, individu-individu yang tidak bertanggungjawab, yang rakuskan kuasa. Tapi bila mana mereka berkuasa, apa yang mereka janjikan, kononnya mereka akan selesaikan masalah air bersih di Kelantan. Tapi hari ini Dewan Undangan Negeri sudah pun dibubarkan. Adakah janji itu terlaksana? Tidak, sahabat-sahabat semua. Malah skandal, salah guna kuasa, rasuah, ya, terbongkar satu demi satu. Mungkin itulah penyebabnya mereka sanggup ya melakukan apa sahaja menggunakan sentimen 3R, bangsa, agama, dan juga baru-baru ini panas dengan isu raja, penghinaan, ya, memperlekehkan yang dilakukan oleh Menteri Besar Kedah itu. Jadi sahabat semua, fikir dengan sebaiknya. Adakah anda mahukan perubahan atau mahukan pemimpin yang hanya pandai cakap kosong? Jadi itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda? Sekiranya anda mau memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti lebay-lebay, walaun-tit, ya, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar GTA. Ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya
Mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Alright No Pod Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.